Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bercakap hari ni pasal filem yang sebelum ni diarahkan oleh pengarah Private Sapu, okey, Muzammir. So, kita akan bercakap pasal filem Takut ke Tak. Okey, filem ni aku tonton dekat Astro. Okey, dekat Astro On Demand, dekat Astro Go. Okey, jadi kita akan bercakap pasal filem ni. Tapi sebelum tu lah, kalau siapa yang belum subscribe channel ni, tekan butang subscribe tu. Okey, dan kalau belum follow Suka Filem dekat TikTok, pergi TikTok dan follow. Dan kalau belum like Suka Filem dekat page, okey, di Facebook, pergi like dekat sana. Okey, kita akan bercakap pasal filem Takut ke Tak. Intro dulu. Okey, Takut ke Tak ni merupakan sebuah filem pertama lah arahan Muzammir Ahmad ni. Okey, filem ni dia macam nak spoof sikit. Dia macam nak kritik-kritik filem seram lah. Aku pernah dengar joke-joke pasal kenapa orang dalam filem Hollywood kalau rumah tu dah tahu berhantu dia masuk juga. So joke-joke ni aku pernah dengar dulu dekat apa ni, stand up comedian ni, dekat dalam TV aku pernah tengok tu. So benda tu difilmkan. Okey, dan jadilah Takut ke Tak. Basically Takut ke Tak ni berkisar pasal sekumpulan pelajar universiti. Bila aku tengok pelajar universiti ni, aku teringat filem Prof. Razak Muhyiddin ya. Dan bila opening scenes tu ada si Ropi tu, aku macam ni mesti level Razak Muhyiddin ni kan. Tapi okey, sebelum aku cerita terus pasal apa dia tapi-tapi tu, aku cerita sinopsis dulu. Okay, so dia orang pergi ke sebuah rumah ni kononnya untuk buat penggambaran filem lah, untuk dia orang punya apa ni, projek akhir, final project. So what happen is dia orang dah tersalah langkah, akhirnya dia orang tak boleh keluar dari rumah tu. So dia orang terjumpa dengan hantu ni. Okay, dan lepas tu mulalah huru-hara, adalah twist-twist apa semua. Okay, macam aku cakap tadi kan, aku kata filem ni memang typically Razak Muhyiddin. Tapi sebenarnya at the beginning tu sahaja. Kau bila aku tengok filem, okey, babak ni bilik kuliah, lepas tu ada Ropi, Ropi aku rasa macam okey, ni memang teruk ni. Tapi sebenarnya tak. Bila filem tu pergi ke tengah-tengah sikit, bila dia orang dah masuk ke dalam rumah hantu tu apa semua, aku start cakap macam okey, filem ni not bad macam mana filem ni cuba untuk macam perli-perli sikit kan. Contohnya macam dia orang ni buat dalam filem lah apa semua. So benda tu macam okey, cantik, good. Okey, idea je baik. Dan aku suka dia punya interaction between karakter kan. Dengan ada karakter yang cameraman tu yang suara kepit. Lepas tu dengan si India tu yang memang dengan karakter dia, dengan watak-watak lain semua, which is pada aku meriah. Karakter tu meriah. So memang bila mindset aku tentang filem ni equals to filem Razak Muhyiddin, dah memang out lah. Memang aku tak letak lah. Memang filem ni not typical Razak Muhyiddin, dan memang filem yang fresh. Tapi masalah dia yang terbesar dalam filem Takut ke Tak ni ialah bila sampai ke twist di mana adanya dia orang jumpa hantu. Okey, dia ada jumpa hantu dalam filem ni. Okey, dan the start daripada dia orang jumpa hantu tu dan ke muncak lah sampai ke nak hujung-hujung tu, semua dekat situ adalah typical. It start with a good way tau. Dia macam aku salute dia punya starting point tau. Macam mana dia orang masuk dekat dalam rumah tu, dia orang punya interaction, which is pada aku dah berjaya tarik perhatian aku. So bila datangnya watak hantu ni, aku harap the vibe tu, dia punya momentum tu akan lebih kick tau, lebih best. Tapi bila dah sampai dekat hantu tu, dia dah macam makin ke laut lah, senang aku cakap. Dia dah macam ke laut sangat-sangat. Dia macam dah macam terlalu happy untuk bercerita, sampai dia macam terlupa apa yang sebenarnya nak diceritakan. Some of the place macam terlalu typical. Lepas tu dia bermain dengan twist-twist yang terlalu banyak corner. Aku faham mungkin filem ni nak explain yang kebanyakan filem sometimes ada lazy writing, yang lazy twist apa semua. So dia nak macam perli that kind of lazy twist lah. Tapi bila perli tu tak jadi, dan aku rasa this movie punya lazy twist tu sebenarnya ialah lazy twist yang memang untuk filem ni. Dia tak macam dia nak spoof filem luar, filem-filem seram yang lain, tapi benda tu tak sampai tau.
Dan daripada permulaan filem yang bagus, permulaan filem yang baik, you know, it start to became a worse movie lah. Macam makin teruk bila sampai ending tu dengan banyak babak-babak yang aku rasa what, macam entah apa-apa. Aku rasa this film macam, kalau orang tanya takut ke tak, aku rasa tak. Ending dia pun, okay, boleh cakap pasal ending dia pun macam nak kona-kona. Dia macam nak jadi ala-ala macam scary movie lah kan. Macam scary movie tu kan, kita tahu some of the scene memang kita tak fikir logik, sebab itu adalah filem spoof, filem yang memang dia buat untuk perli-perli scene. So some of the logic is macam kita terpaksa abaikan. So filem ni nak ke arah situ lah. Okay, nak ke arah situ dengan babak ending dia yang kepala putus and so on. Tapi aku rasa the plot is getting worse, dan aku rasa aku gagal lah untuk hadam filem ni, dan aku rasa plot dia memang teruk sikit lah. Okay, tapi walaupun plot dia is getting worse, okay, aku rasa one of the best things tentang filem ni ialah dia punya lakonan filem dalam filem ni. Lakonan pelakon-pelakon ni memang pelakon-pelakon aku pun tak kenal, which is aku rasa itu antara perkara yang menjadikan filem ni agak baik. Kita tak kenal kebanyakan pelakon-pelakon dalam filem ni, kecuali 2-3 orang, dan benda tu menjadikan lakonan dia orang nampak realistik, nampak cantik, nampak cun. Aku suka dia punya dialog, sebab dialog dalam filem ni memang interaction dia memang sangat fresh lah, nampak macam cantik. Walaupun lawak tu tak berjaya buat aku ketawa, tapi aku rasa this one is good. Cuma bahagian yang paling teruk ialah macam mana the plot tu sendiri. Kalau yang lain aku rasa aku tak ada masalah dengan visual, dengan dia punya editing apa semua cantik. Cuma plot dia memang agak-agak teruk, dan CGI dia agak-agak biasa je lah, dan aku rasa benda tu tak ada masalah pun kan. Dan aku rasa takut ketak ni, sebab kita tengok plot dia kan, plot dia memang 2 bintang je lah aku bagi filem ni. Dia macam, aku harap lah, aku ada harap-harapnya ada lagi sebuah filem yang macam ni, tapi berjaya untuk spoof dengan lebih kemas. Okay, sebab pada aku filem ni tak kemas mana. At some point dia macam lose track. Macam dia nak spoof, tapi kadang-kadang dia dah miss apa yang dia nak spoof tu. So benda-benda tu macam mengganggu lah, dan aku rasa itu antara punca kenapa takut ketak ni rosak sampai ke ujung. Okay, so itu sahajalah. Okay, terima kasih. Aku hanya bagi pendapat peribadi aku sahaja, dan aku salute lah dengan filem-filem lakonan Muzamil Ahmad ni pun. Walaupun aku tak tonton lagi filem-filem lakonan dia yang Private Sapu tu, aku tunggu masuk Astro sebab aku tidak ada panggung wayang, dan aku pun ada lah panggung wayang, tapi aku tak sempat nak pergi. Okay, tak apa, nanti aku akan cakap pasal Private Sapu pula. Okay, so terima kasih kerana menonton. Okay, Private Sapu ketika aku buat video ni boleh tonton dekat channel Boo. Okay, Boo. Dan boleh tengok juga dekat Astro On Demand, dekat Astro Go. Okay, so itu sahajalah. Kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.